Okey, bila menyatakan tentang cuaca ini, kita juga nak bawakan pengamatan dari segi penonton Malaysia hari ini mungkin nak tahu perkembangan dengan kejadian ribut yang berlaku di Sandakan Sabah pada Sabtu lalu dan kita nak tahu perkembangan terkini situasi semasa di sana. Untuk itu kita akan bersama dengan Tuan Mokhtar Samad, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sabah yang kabarnya ketika ini berada di penempatan atas air Kampung Forest. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan, sedikit apa yang kami dapat saksikan di belakang Tuan itu antara pandangan realitinya akibat daripada monsun itulah. Jadi mungkin Tuan boleh berikan sedikit perkembangan dari Kampung Forest. Ya, untuk makluman semua, kampung ini telah dilanda ombak besar pada 24, 25, 26 bulan lepas. Yang mana ketika itu dicantum dengan sebabkan air pasang besar disertakan juga dengan gelombang ataupun cuaca tidak baik. Jadi gelombang itu telah memusnahkan beberapa kediaman, 100 lebih kediaman di sini yang telah rosak yang menyebabkan ada 700 lebih kita pindahkan di pusat pemindahan sementara di sekolah Sungai Anip di Sandakan ini. Jadi inilah terlihat kesan yang berlaku yang mana ombak yang berlaku itu diburukkan lagi keadaan cuaca yang buruk pada malam, angin yang kencang pada malam tersebut. Okey, dari segi jangkaan Tuan, mungkin boleh kongsikan adakah situasi ini akan berlarutan dan bagaimana mungkin bantuan disalurkan kepada mereka mangsa yang terancam ini? Ya, kita sekarang ini pelbagai agensi telah terlibat bersama untuk kita memantau keadaan di sini kerana dijangkakan ramalan daripada pihak meteorologi Malaysia mengatakan air pasang besar cuaca akan berterusan sehinggalah 31 bulan Disember ini. Jadi untuk langkah keselamatan awal, mana-mana penduduk yang masih lagi di rumah ini, kita pindahkan setiap petang. Setiap petang, menunggu malam tu ombak besar, kita pindahkan dulu. Esoknya kita masuk balik ke rumah mereka masing-masing. Itu antara langkah-langkah kita untuk memastikan keselamatan nyawa, khususnya untuk mereka tidak tidak berlakunya kehilangan jiwa yang berlaku jika berlakunya pada tidak baik di sini, insyaAllah nanti. Tuan, bila melihat kesan daripada pukulan ombak ni kan, seumpama macam kami lihat tsunami tu dia terus rata. Mungkin Tuan juga boleh kongsikan bagaimana kejadian itu berlaku, ombak yang besar sebagaimana yang membuatkan lebih 100 buah rumah ini ranap disebabkan oleh ombak besar. Untuk makluman untuk episode pagi ini, saya kongsikan sedikit. Penempatan atas air Kampung Forest Sandakan ini adalah di mana dia tidaklah begitu teratur, di mana penempatan rumah-rumah dibuat tidak mengikut kehendak kita semua dan dia mudah. Bila berlakunya 24, 25 hari itu, bila air memang pasang besar, disertakan lagi dengan ombak yang begitu besar, angin yang kuat seperti mana ramalan yang berlaku oleh pihak Met dan kejadian berlaku 11 hingga tengah malam pagi 24 hari bulan dan menyebabkan dianya meranapkan hampir 100 lebih rumah di sini yang mana rumah-rumah itulah rumah-rumah yang didirikan tidak seperti itu tempat lain. Di sini ada penempatan yang boleh saya katakan penempatan separuhnya setinggan untuk menyebabkan tidak tersusun, tidak struktur dia tidak begitu kukuh. Dan juga gelombang itu memang besar pada malam itu kerana sebenarnya malam berlakunya ombak besar ataupun air pasang besar ini setiap tahun. Tapi tahun ini agak malang sedikit disertakan dengan ombak besar sekali. Keadaan mangsa pula bagaimana ketika ini, Tuan? Ya, mangsa-mangsa telah mendapat perkhidmatan kita daripada agensi agensi yang ada di sini dengan bantuan Kuasa Pusat Bencana Daerah Sandakan dan juga Kuasa Pusat Bencana Negeri Sabah ini khususnya. Serta semalam dilawati oleh Menteri yang menjaga bencana Datuk Armizan yang mengatakan semua kita telah memberikan bantuan-bantuan awal khususnya tentang makanan, tempat tinggal dan juga telah memberikan mereka tempat-tempat yang sesuai untuk mereka berada sementara menunggu cuaca kita reda ketika nanti. Tuan, ini adakah kali pertama berlaku ataupun Kampung Forest sebelum ini pernah juga berlaku seperti ini? Dia pernah berlaku sejarah dulu, tapi ini yang paling teruk. Yang paling teruk, yang menyebabkan banyak rumah musnah pada kali ini. Tapi bagaimana dengan kerjasama yang diberikan oleh penduduk setempat apabila kata perlu pindah meninggalkan rumah demi keselamatan mereka? Ya, pada awalnya dia merasakan sukar bagi mereka, tapi kita telah memujuk juga menggunakan
penerangan jelas dan mereka melihat keadaan ini bahaya. Dan alhamdulillah pada setiap hari mereka mengikut pandangan daripada pihak polis, pegawai CPD, pihak kami APM, pihak JKM, pihak JKPA di Sabah ini, pihak agensi tentera lain telah memastikan mereka mengikut arah-arahan itu. Dan insyaAllah alhamdulillah mereka tidaklah kata orang tidak melanggar ataupun tidak melanggar perintah yang telah kita tetapkan bersama untuk keselamatan mereka. Tuan, lebih 100 kediaman musnah. Adakah penduduk-penduduk yang kehilangan kediaman ini dibenarkan kembali membina semula penempatan mereka di perkampungan atas air Kampung Forest tersebut? Ya, itu mungkin kita telah bincangkan lagi dengan pihak berkuasa tempatan. Kita perlu keputusan daripada pihak pembuat polisi. Dan saya tak boleh jawab di sini, tapi yang masih tinggal di sini kita dibenarkan lagi dan yang itu ditetapkan sehinggalah satu keputusan yang telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan sama ada mereka dibenarkan ataupun tidak ditinggal semula di Kampung Forest ini. Tuan, mungkin nasihat sedikit kepada penduduk Sandakan sebab kita tahu kan cuaca masih tidak menentu. Ya, saya ambil peluang sikit ini bukan untuk Sandakan sahaja. Di Sabah ini banyak pesisir pantai yang didiami penduduk atas air. Jadi semasa ombak besar yang diramalkan oleh pihak hidrografi negara, kita telah memberikan amaran-amaran ini kepada semua daerah-daerah yang terlibat dengan kerjasama semua agensi penyelamat utama. Kita telah memastikan mereka mengikut perpindahan awal jika kita dapati ada hujan, ada angin kencang, ramalan daripada pihak meteorologi. Itu penting kerana kejayaan sesuatu ini bergantung pada masyarakat seluruhannya yang punya kena tinggal di pesisir pantai di negeri Sabah ini. Kami doakan keselamatan ke semua penduduk yang juga menjadi mangsa akibat ribut di Sandakan Sabah ini, juga keselamatan semua petugas ya Tuan. Terima kasih kerana berkongsi maklumat terkini dengan kami. Terima kasih yang sanggup berkongsi maklumat untuk kita semua paparkan kepada seluruh penduduk Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia Tuan Muhtar Samad, Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sabah. Baik, itu sedikit perkembangan yang kita bawakan dari Sabah. Kita harap semuanya dalam keadaan yang baik, kan? Sebab masih lagi kita dibicarakan berkenaan dengan gelombang kedua dan gelombang seterusnya. Apapun, jaga diri, jaga keselamatan keluarga kita semua. Baik.